Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah dapat kita sama-sama lagi pada kali ini untuk kita meneruskan pengajian kita, pembelajaran kita walaupun di musim PKP ini dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 1 di bahagian Al-Quran, pelajaran ke-8. Hari ini kita akan belajar, tajuknya ialah sabar menghadapi dugaan kehidupan. Sebagaimana biasa, kita lihat dulu objektif bagi pembelajaran tajuk ini, iaitu membaca dan memahami suratul Baqarah ayat 155 hingga 156. Kita akan baca, Ustaz akan baca dan bimbing bacaan. Yang kedua, mempelajari cara menghadapi musibah dan hikmah ujian. Hikmah ujian musibah yang melanda kita tu, apa hikmahnya? Dan sebagaimana biasa, menjawab soalan kebat dan menjawab soalan di bahagian deskripsi. Baik, kita teruskan dengan ayat ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Sekali lagi. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Sadaqallahul Azim. Jom sama-sama kita lihat ayat ini perkataan demi perkataan. Pertamanya, walanabluwannakum. Di sini ada qalqalah. Bacaannya ni walanab. Jangan walanabluwan. Jangan tutup sepenuhnya. Biarkan dia melantun. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Di sini ada beberapa hukum. Pertamanya yang Ustaz nak sebutkan, lanabluwannakum bi, dengung di situ dua harakat. Syai'im minal khawf, begitu juga dengung minal khawfi wal ju'i wa naqsim. Sekali lagi kita jumpa qalqalah wa naqsim wa naq. Dalam sana, dalam tu biar wa naq bunyi macam dalam tapi dia ke arah pangkal lidah. Okey, dengan lelangit keras. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wal anfusi wal anfu. Dengung nipis saja. Wath thamarat. Lidah diletakkan di bawah gigi kaki atas. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sabirin. Okey. Sa ditebalkan kerana dia merupakan huruf itbaq. Pangkal lidah naik dan tengah lidah melengkung. Maka terhasillah tebal itu. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sabirin. Terus. Alladzina keluarkan lidah. Alladzina idza asabathum. Sekali lagi. Asabathum. Jangan bunyi terlalu banyak. Angin pada ta. Jangan bunyi asabathum. Tak perlu begitu sekali. Sikit sahaja. Asabathum musibatun qalu. Dengung tebal. Musibatun qalu.
Qalu. Sini ada mat yang kita panggil sebagai mat jaiz munfasil, huruf mat. Huruf mat itu ni. Qalu. Waw ni dikira sebagai huruf mat. Bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Maka dibaca sepanjang 4 harakat. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali lagi, inna ilaihi. Juga mat jaiz munfasil. Baik. Terus kita lihat kepada maksud atau terjemahan kepada potongan ayat. Potongan yang pertama, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Kami pasti menguji kamu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan. Perkataan al-khawf maknanya ialah takut. Al-ju' maknanya adalah lapar. Di banyak negara yang berhadapan dengan peperangan, mereka, anak-anak mereka, bahkan rakyat mereka di sana berhadapan dengan al-khawf, takut kepada pembunuhan, takut kepada senjata-senjata, bom yang mungkin meletup di rumah mereka. Wal ju', begitu juga mereka tidak dapat mencari makan, tidak dapat bekerja, menjadikan kehidupan mereka dalam keadaan kelaparan. Jadi minal khawfi wal ju', daripada takut dan juga lapar. Kemudian wa naqsim minal amwal, naqsin, kekurangan harta. Naqsim minal amwal, amwal maknanya harta, naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, maknanya dia ambil daripada depan, wa naqsim minal anfus. Kemudian wa naqsim minat thamarat. Macam tu, maknanya macam tu. Maka maksudnya ialah kekurangan harta, kekurangan jiwa, kita panggil kehilangan jiwa lah. Dan juga kekurangan hasil buah-buahan. Ini apa yang dihadapi di banyak tempat apabila Allah SWT uji mereka dalam keadaan susah sebegini. Okey, kita ulang sedikit. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, kekurangan harta, kehilangan jiwa dan kekurangan hasil buah-buahan. Wa basyiris sabirin. Namun siapa yang sabar, maka Allah nyatakan bahawa basyiris sabirin, serta berikanlah berita gembira kepada orang yang bersabar. Asal perkataan basyir, perintah daripada Allah, sampaikanlah berita gembira. Kenapa kepada siapa? As-sabirin, kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu. Orang sabar ni iaitu alladzina, mereka yang idza, apabila asabathum musibatun, menimpa mereka musibah. Apabila musibah menimpa mereka, qalu, mereka mengucapkan, mereka berkata, apa kata mereka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami, lillah, bagi Allah, dari Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi, kepadanya, itu kepada Allah, raji'un, akan kembali. Jadi ucapan ini diucapkan kepada orang yang ditimpa musibah. Tak kiralah besar atau kecil musibah tersebut, inilah ucapannya. Bukan semestinya bila kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kita tanya siapa yang mati. Ini salah faham. Bukan sahaja orang yang meninggal dunia kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, akan tetapi ucapan ini kepada orang yang ditimpa musibah walaupun musibah itu kecil. Ia seolah-olah menyedarkan kita bahawa kita manusia ini, walau macam mana pun keadaan kita tetap akan mati, akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekecil-kecil musibah, Ustaz buat sebagai contohnya luka sedikit pada tangan kita. Kita sakit. Ia menandakan bahawa kita ini, baka kita ini akan mati, akan kembali kepada Allah. Kerana itu bila seorang itu ditimpa musibah, kita saling mengingatkan di antara satu sama lain. Inna lillah, sesungguhnya kita ini dari Allah, kepunyaan Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mengatakan kepada orang yang ditimpa musibah, sesungguhnya engkau dari Allah dan engkau akan kembali kepada Allah.
kita tak tujukan kepadanya sahaja, akan tapi kita kongsikan ucapan itu untuk sama-sama kita sedar bahawa kita ini hamba Allah, kita ini ciptaan Allah, dan suatu hari nanti kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pula ujian Allah kepada manusia. Apa dia ujian? Ujian merupakan sunnatullah yang berlaku kepada manusia. Maknanya, ujian ini adalah merupakan sunnah Allah. Allah jadikan manusia atas muka dunia ini, tak ada seorang manusia pun yang Allah SWT tak uji. Dengan berbagai-bagai bentuk ujian. Ada ujian yang berbentuk kesusahan. Ada ujian yang berbentuk kesenangan. Ujian kesusahan, penentu kepada berjayanya kita menghadapi ujian itu adalah sabar. Ujian dalam bentuk kesenangan, penentu kejayaan dalam ujian kesenangan, iaitu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di sini kita jumpa perkataan sunnatullah. Apa makna sunnatullah? Sunnatullah, peraturan dan ketetapan Allah yang berlaku kepada makhluk. Ini dipanggil sunnatullah. Ketetapan-ketetapan Allah ini dinamakan dengan sunnatullah. Contoh apa dia? Manusia nak ada atas muka bumi ini, maka dia kena melalui proses dia. Kena melalui dia ada dalam perut mak dia, dia kena dilahirkan, dia kena jadi bayi, dia membesar. Jadi ini dipanggil sebagai sunnatullah. Tak ada manusia yang terus jadi dewasa. Begitu juga dengan pokok, dari biji benih, dia bercambah, dia membesar jadi pokok yang besar. Begitu juga dengan apa-apa sahaja dalam kehidupan ini, semua melalui sunnah. Sunnah, apa yang dimaksudkan sunnah ini adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluknya di alam ini. Baik, terus kepada contoh musibah dalam ayat 155. Tadi kita dah baca, Ustaz dah sebut satu persatu. Sekali ini kita imbas lagi antara yang disebutkan. Yang disebutkan dalam ayat 155 tadi ialah perasaan takut, kelaparan dan kebuluran, kehilangan harta, kematian orang tersayang, dan juga kekurangan hasil tanaman. Bila mana berlakunya, contoh bila berlaku kemarau, maka kuranglah hasil tanaman. Okey. Terus, cara menghadapi musibah. Yakin dengan sepenuh hati bahawa musibah yang dihadapi ialah takdir Allah. Ini paling penting. Kita kena letakkan apa sahaja yang berlaku pada kita, inilah takdir daripada Allah. Tugas kita kena redha. Kedua, berbaik sangka dengan Allah bahawa setiap ujian pasti ada hikmah di sebaliknya. Kita mesti yakin bahawa ujian yang Allah SWT berikan kepada kita itu ada hikmah, ada kebaikan di sebaliknya. Ustaz ingat satu kisah yang berlaku beberapa tahun yang lalu, iaitu kita kapal terbang kita ada yang hilang. Kapal terbang kita ada yang jatuh. Maka ini merupakan satu ujian. Apa yang Ustaz nak sebutkan ialah ada di kalangan penumpang-penumpang yang sangat kecewa kerana mereka tidak berjaya atau mereka terlambat, ada masalah yang berlaku menyebabkan mereka tak sempat naik kapal terbang. Mereka menyangka bahawa mereka rugi kerana telah membayar tambang, membeli tiketnya. Mereka tak sempat untuk menaiki kapal terbang tersebut. Tetapi hikmah di sebalik apa yang berlaku kepada mereka ialah rupa-rupanya kapal yang ingin mereka naiki itu hilang begitu sahaja. Kapal yang ingin mereka naiki itu jatuh berkecai. Jadi, alangkah bersyukurnya mereka. Begitu juga dengan kita. Jika Allah uji kita dengan apa-apa sahaja ujian, kita ingat pasti ada hikmah di sebaliknya. Sama ada hikmah tersebut kita ketahuinya atau tidak. Yang ketiga, sentiasa tabah dan sabar serta mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sabar dan kita nak dapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap ujian yang melanda kita, kita bersabar, kita harapkan kita akan diberikan ganjaran daripada kesakitan, daripada musibah yang kita lalui itu. Tidak ada sebarang musibah sehinggalah sakitnya di saat kematian manusia itu Allah jadikan ia sebagai gantinya. Allah ampunkan dosa yang pernah kita lakukan di atas muka dunia ini kerana kesakitan yang dialami oleh manusia di saat sakratul maut. Cara menghadapi musibah. Musibah diri, muhasabah diri dan berusaha meningkatkan ibadah. Apa dia muhasabah? Mana kita kira. Contohnya kita kira hari ni kita banyak buat baik, buat dosa atau buat pahala. Petang nanti kita buat keputusan.
kita ni hari ni macam mana? Banyak dosa ke atau banyak pahala? Maka kalau kita banyak dosa, kita nanti esok kita nak ubah untuk berada dalam keadaan yang lebih baik, supaya kita nantinya pada esok hari kita akan dapat melakukan lebih banyak pahala berbanding dengan dosa. Yang kedua, banyak berdoa sebagaimana diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah mengajar doanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Doa ini ada kisahnya yang tersendiri, iaitu seorang perempuan yang bernama Ummu Salamah. Ustaz tak nak bagi tahu siapa dia Ummu Salamah ni. Mungkin yang dah tahu tu tahulah. Ada sebahagian mungkin tak tahu siapa Ummu Salamah. Ummu Salamah ini dia ada suami namanya Abu Salamah. Digelar Abu Salamah lah. Dia. Jadi Abu Salamah ni suatu hari meninggal dunia. Abu Salamah merupakan seorang yang sangat baik. Seorang yang sangat menyayangi Ummu Salamah. Mereka berdua ini merupakan pejuang Islam dari peringkat awal lagi. Apabila Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah mendengar Rasulullah SAW memberitahu, mengajar bahawa orang yang ditimpa musibah, maka hendaklah dia berdoa dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah ganjaran kepadaku terhadap musibah yang aku kena ini, musibah yang melanda aku ini, wa akhlif li khairan minha, dan gantikan kepada aku khairan minha, lebih baik daripadanya. Jadi Ummu Salamah merenung dalam dirinya, mengatakan bahawa macam mana Allah nak gantikan pada dia? Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Maka ditunggunya sehinggalah tamat tempoh iddahnya sambil berdoa dengan penuh yakin bahawa Allah SWT akan memberi ganjaran kepadanya dengan kesabarannya, dan Allah akan gantikan kepadanya musibah yang dilalui itu, kematian suami itu akan diganti dengan yang lebih baik daripada itu. Maka setelah tamat tempoh indahnya, alangkah terperanjatnya Ummu Salamah bahawa beliau telah pun dipinang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai isteri baginda. Maka jadilah Ummu Salamah ini salah seorang daripada isteri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tergolong dalam kalangan yang kita panggil sebagai Ummul Mukminin atau Ummahatul Mukminin, merupakan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Allah gantikan Abu Salamah yang baik itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jauh lebih baik daripada Abu Salamah. Jadi sama-samalah kita berdoa apabila kita ditimpa musibah. Dengan doa ini mudah-mudahan Allah gantikan apa yang melanda kita itu dengan kebaikan demi kebaikan, dan yang terlebih baik bagi kita ialah Allah ampunkan dosa kita dan Allah redha kita. Bila Allah ampunkan dosa dan Allah redha kita, maka nanti Allah akan letakkan kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, hikmah di sebalik ujian. Pertamanya menguji tahap keimanan manusia. Nak tengok sejauh mana manusia itu beriman, sanggup bersabar. Membezakan antara mukmin dan kafir. Ada beza sangat. Orang beriman bila mana dia ditimpa musibah dia sabar. Orang kafir dia tidak bersabar. Bila ditimpa musibah di kalangan mereka ada yang membunuh diri. Kerana apa? Kerana mereka tidak yakin dengan Allah SWT. Kerana mereka tidak yakin bahawa adanya Allah bersama mereka yang akan memberikan ganjaran, yang akan menggantikan musibah itu dengan perkara yang lebih baik. Yang ketiga, mendapat rahmat Allah. Di sebalik ujian itu pastinya datang rahmat Allah bagi orang yang sabar. Menghapuskan dosa, menambah pahala. Ini dua benda yang seiring. Allah hapuskan dosa atau Allah SWT tambah pahala kita. Dan yang terakhirnya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diuji oleh Allah, pasti orang itu merupakan orang yang Allah nak angkat kedudukannya. Lihatlah, Rasulullah merupakan hamba yang paling dekat dengan Allah, tetapi Rasulullah lah yang banyak diuji. Bermula daripada kecil, bermula daripada belum dilahirkan, meninggalnya ayah. Dah dilahirkan, tak besar mana pun, dah meninggal ibu pula. Dibelah oleh bapa, dibelah oleh datuk pula meninggal. Begitulah ujian-ujian yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak cerita, terlalu banyak ujian yang dilalui oleh Rasulullah berbanding dengan kita pada hari ini. Pengajaran ayat. Kita hendaklah yakin bahawa setiap ujian yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya supaya kita sentiasa bersyukur. Bila berlaku ujian, ada musibah, maka kita kena sentiasa bersyukur kepada Allah SWT. Kenapa? Kerana mungkin ujian itu satu bersudut sahaja, tapi banyak lagi nikmat yang Allah masih berikan kepada kita.
Kita perlu menghadapi musibah dengan sabar dan tabah agar diberikan ganjaran yang berlipat ganda. Ni kita bila mana ada ujian, kita sabar, tabah agar kita diberikan ganjaran yang banyak kali ganda daripada kesabaran yang kita yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak seharusnya mudah putus asa apabila menerima satu musibah kerana ia sebahagian daripada ujian Allah. Kalau kita faham ini, pasti kita akan terimanya dengan tenang. Allah sedang menguji kita. Ujian, kita nak lulus. Ujian, bila mana kita tahu dia ujian Allah, kita akan bertindak sebagaimana yang Allah nak supaya kita lulus ujian itu dan kita menjadi orang yang berjaya. Kita hendaklah melazimi amalan berdoa ketika ditimpa musibah agar diganti dengan yang lebih baik. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Okey, itu antara kipusan doanya. Baik, soalan kehebat. Manusia yang sentiasa bersabar dengan ujian yang menimpa akan memperoleh pahala yang besar daripada Allah. Huraikan pendapat anda tentang cara memupuk sifat sabar dalam menuntut ilmu. Macam mana nak realisasikan, nak dapatkan sabar dalam menuntut ilmu. Kita lihat. Jawapan yang Ustaz sediakan, menyedari tentang kelebihan menuntut ilmu. Kena tahulah, menuntut ilmu ni dapat pahala banyak. Kerana orang yang berilmu diangkat darjatnya di sisi Allah. Orang berilmu pasti akan diangkat darjat. Kesannya, proses pembelajaran akan menjadi mudah. Kalau kita dah sedar kelebihan menuntut ilmu ni, kita akan bersungguh dan semua akan kita lalui dengan mudah. Kesimpulannya, kita hendaklah yakin bahawa setiap ujian yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Ini yang paling penting. Semua perkara yang berlaku pada kita ada hikmah di sebalik ujian tersebut. Sekarang kita dah sampai kepada penutup. Sila klik di bahagian deskripsi, bahagian bawah video untuk jawab soalan yang Ustaz sediakan. Mudah-mudahan kefahaman kamu lebih mantap dengan tajuk yang kita belajar ini. Dan jangan lupa untuk share dan subscribe video ini. Dengan itu Ustaz ucapkan terima kasih kerana sudi menonton. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.